Baik, dalam negara sedang dalam perbincangan sama ada mahu menerima atau menyekat kemasukan pelancong Cina, kita nak tahu juga perspektif rakyat Cina berkaitan situasi COVID-19 di negara itu. Kita bersama dengan wartawan kumpulan media Cina CMG, Zhang Hong. Selamat tengah hari Zhang Hong. Selamat tengah hari. Zhang Hong, terima kasih kerana sudi bersama dengan Esra Awani. Bagaimana sebenarnya situasi semasa penerimaan vaksin COVID-19 di China setakat ini? Adakah setakat ini masih ramai yang belum mengambil dos penggalak? Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau sekarang di China, kadar pemvaksinan sudah mencapai lebih 90%. Cuma kalau bagi mereka warga emas yang berumur kira-kira 80% ke atas, kalau kadar pemvaksinan masih belum cukup tinggi, yaitu hanya mencatat 66% sahaja. Jadi ini sebenarnya menjadi mungkin akan membawa sedikit itu bahaya kepada warga emas kerana mereka justru merupakan kumpulan yang paling perlu mendapat perlindungan, dan bagi mereka ada sebahagian besar kerana ada berbagai penyakit yang lain tak sesuai untuk menggunakan vaksin, atau sama sekali mereka ada juga yang fikir sudah warga emas sudah cukup umur yang tua dan hanya duduk di rumah saja, tak perlu menggunakan vaksin. Jadi saya rasa bagi masa depan yang paling penting ialah bagi kerajaan China ialah meningkatkan pemvaksinan yang lengkap dalam golongan warga emas pada 80 tahun ke atas. Dan Zhang Hong, ada ura-ura mengatakan bahawa peningkatan jangkitan COVID-19 di China ketika ini adalah kerana kurangnya pemberian vaksin ataupun mereka yang mengambil vaksin. Bagaimana Zhang Hong boleh berkomen mengenai perkara ini? Adakah perancangan kerajaan China ketika ini, apa mungkin perancangan kerajaan untuk menangani peningkatan jangkitan? Ya, sebenarnya saya rasa kalau setelah COVID-19 itu tercetus, kita sudah hidup bersama dengan virus. Cuma kita mempersesuaikan berdasarkan perkembangan terkini, iaitu kalau dulu masih cukup bahaya macam varian Delta atau berbagai varian yang dulu punya. Jadi kita mengetatkan kawalan, iaitu mengawal pergerakan atau melaksanakan zone COVID di China punya. Jadi berdasarkan keadaan sekarang, iaitu Omicron yang menjadi menular paling luas di luar negara dan di China punya. Kebanyakan varian yang didapati kali ini di China adalah BA52 atau BF7, semuanya Omicron. Jadi dia sudah tak begitu bahaya, cuma menular cukup cepat. Oleh itu dengan keadaan ini kita mempersesuaikan lagi kawalan wabak untuk membuka pintu atau melonggarkan kawalan wabak. Jadi saya rasa jumlah penjangkitan itu yang meningkat secara darat ini boleh dijangkakan dulu. Dan kalau ketika macam Malaysia atau negara-negara lain dulu membuka kesempatan lebih awal pada bulan Mac lalu, saya yakin di negara-negara tersebut termasuk Malaysia juga pernah mengalami proses ini. Dan selepas itu, kadar jangkitan dijangka akan menurun lagi. Dan juga Zhang Hong, kalau kita lihat dahulu China mengambil pendekatan dengan mengadakan kuarantin kerana pendekatan sifar COVID. Ketika ini, adakah wajib kuarantin itu dilakukan di China sana? Tidak diperlukan lagi. Kalau sudah ada macam demam yang jangkit untuk menurut pengalaman Satya sendiri, kerana Satya juga sudah terjangkit pada 18 Disember. Ini kali pertama sejak tercetusnya COVID-19. Juga bagi seluruh keluarga Satya punya, dan kita 5 orang turut-turut terjangkit dalam 1 minggu. Tapi semuanya sembuh dalam 1 minggu juga. Dan hanya menggunakan 3-4 pil itu ubat panas atau ubat demam saja. Jadi saya rasa oleh itulah sebenarnya kalau bagi kebanyakan orang ini sebenarnya pengalaman di Beijing sudah memberi satu contoh kepada berbagai bandar atau tempat yang lain yang belum atau sedang menghadapi impak ini, iaitu tak perlu terlalu risau.
Dan juga bagaimana pendekatan kerajaan China ketika ini kerana dilaporkan juga WHO tidak menerima laporan penuh daripada kerajaan China berkaitan dengan jangkitan dan juga vaksin COVID-19 di China itu. Ya, memang kalau kerajaan atau jawatan kuasa kesihatan negara China sudah tidak mengumumkan data tersebut, tapi ini bukan tidak ada lagi data ini. Data ini masih ada dalam laman web. Cuma tidak ada sidang akhbar untuk diumumkan kepada masyarakat lagi. Ini juga kerana kalau di China melaksanakan dasar zero COVID, iaitu setiap orang wajib mengadakan pemeriksaan COVID-19. Jadi dalam keadaan ini sebenarnya data yang didapati dikumpulkan oleh kerajaan ini boleh meyakinkan kerana cukup lengkap meliputi hampir semua penduduk di sini. Tapi kalau sekarang dengan keadaan ini iaitu sudah menjadi COVID-19 sekarang diuruskan menjadi penyakit jangkitan yang biasa di China punya. Jadi kebanyakan orang kalau demam mereka pun tidak melaporkan kepada kerajaan lagi. Oleh itu sebenarnya kalau data sekarang kalau dikumpulkan oleh kerajaan tidak begitu tepat lagi. Sebenarnya oleh itulah kerajaan juga pernah meminta hospital atau badan kesihatan di sini mengadakan tinjauan suara kepada masyarakat melalui media sosial supaya kalau setiap orang dia sudah terjangkit atau ada apa simptom dan adakah ahli keluarga sudah terjangkit juga boleh mendaftar dalam aplikasi ini kepada kerajaan supaya menjadi satu tinjauan atau rujukan kepada kerajaan. Okey, baik, kita tahu juga ada peningkatan jangkitan COVID-19 di negara China. Adakah sekarang ini sistem kesihatan awam di China dalam keadaan terkawal, Zhang Hong? Ya, memang kalau macam di Beijing merupakan kumpulan pertama yang dilanda impak kali ini boleh dikatakan. Dan memang kalau pada minggu pertama memang ada yang banyak orang membanjiri ke hospital khususnya itu klinik panas atau demam. Kerana ramai orang demam yang tinggi dan sebenarnya kebanyakan orang mereka tak perlu rawatan yang dalam hospital. Mereka hanya perlu mendapati 1, 2, 3 atau pil ubat panas sahaja. Dan menghadapi keadaan macam ini sebenarnya kerajaan China juga menggunakan berbagai tindakan. Macam membasuhkan dulu hospital sementara untuk kuarantin menjadi hospital klinik panas juga. Dan juga ada stadium besar di Beijing macam diubahsuaikan juga menjadi hospital atau klinik panas juga untuk pesakit, untuk menyediakan ubat-ubat kepada mereka. Jadi berdasarkan pengalaman di Beijing, macam ini hospital sementara itu mereka mampu berkhidmat untuk 5 kali ganda pesakit-pesakit yang pergi ke hospital yang rasmi. Oleh itu dengan berbagai tindakan ini dan pengalaman yang sudah ada di berbagai bandar termasuk Beijing yang sudah dilanda itu impak kali ini. Boleh dikatakan ini pun kali pertama kebanyakan penduduk di sini dilanda COVID-19. Saya rasa berbagai bandar-bandar lain atau di seluruh negara mereka akan bersiap lebih baik. Baik, terima kasih Zhang Hong. Itu tadi Zhang Hong, wartawan kumpulan media China CMG dan sedikit sebanyak berkongsi situasi semasa di China dari perspektif rakyat di sana.